Sejak dahulu lagi ramai yang menggemari adegan lawan yang melibatkan hero-hero silat, kungfu, MMA, gusti dan sebagainya di layar perak. Namun, ramai yang tidak tahu risiko atau nasib para petarung dan hero yang membintangi sesebuah filem, drama atau pertarungan sebenar yang melibatkan seseorang individu itu. Mesti ramai yang kenal dengan beliau kan? AB Yus, pelakon dan pelawak Malaysia, menghadapi kesusahan kewangan akibat masalah kesihatan dan bencana. Beliau mengalami kegagalan buah pinggang serta penyakit lain, menyebabkan kos perubatan tinggi. Pada 2021, rumahnya yang hampir siap musnah akibat banjir memburukkan lagi keadaannya. Tak akan pernah jadi milik kita. Jadi bila-bila masa dia tetap akan diambil. Daripada mana kita datang, situlah kita akan pergi. Namun demi kelangsungan hidup, AB terpaksa menjual barang peribadi, termasuk keris antik kerana tahap kesihatannya semakin merosot. Namun beliau enggan menjadi beban kepada orang lain. Sebagai seorang sahabat, penyampai radio ajak tampil membantu dengan menghadiahkan cawangan baharu sebuah restoran di Pasar Seni, Kuala Lumpur. Selain itu, Ajak juga bersetuju menyerahkan gajinya serta sebahagian peratusan keuntungan restoran tersebut kepada AB bagi membantu menampung perbelanjaan hariannya. Siapa tidak kenal pakar kungfu, Bruce Lee? Dia bukan hanya pandai dengan seni mempertahankan diri, tapi popular sebagai pelakon yang melibatkan pertarungan kungfu yang dikagumi ramai. Namun, nasib tidak menyebelahi pakar kungfu ini apabila meninggal dunia dalam usia muda iaitu 32 tahun. Berikutan kematiannya itu, banyak gosip yang disebarkan. Kononnya, pakar kungfu itu mati akibat berlawan dengan pelbagai guru silat dari Malaysia dan Indonesia. Bagaimanapun, dakwaan tersebut hanya sekadar penyedap rasa, kerana tiada bukti kukuh untuk mempercayai cerita itu yang didakwa sekadar dakwaan palsu semata. Ini kerana pakar dan doktor telah mengesahkan kematian Bruce Lee ialah disebabkan edema cerebrum yang disebabkan oleh hypersensitivity kepada Equagesate. Apa yang lebih menyedihkan, anak-anak pakar kungfu itu tidak mewarisi kekuatan asli seperti bapanya. Malah nasib malang menimpa anaknya Brandon Lee apabila meninggal dunia akibat luka tembakan yang tidak disengajakan pada set filemnya The Crow pada 31 Mac 1993. Senapang prop yang tidak disediakan dengan betul, dengan peluru tersangkut di dalam tong, digunakan semasa penggambaran dan tembakan yang terhasil daripada pistol itu apabila dilepaskan mengenai perut Brandon Lee. Manakala anak perempuannya yang turut berlakon filem aksi didakwa kurang popular hingga namanya tenggelam dan dilupakan begitu sahaja. Nah, itulah nasib seorang pakar kungfu yang hayatnya begitu pendek, meskipun amat popular dan dikagumi dunia seni bela diri. Ceritakan sedikit apa yang terjadi dekat atas ring tadi tu. Pertama sekali, terima kasih semua. Terima kasih dengan supporter semua. Jujur tak nak bagi alasan banyak. Yes, terima kasih semua and jumpa dekat fight yang akan datang.
Balai Negara Muhammad Johan Ghazali atau lebih terkenal dengan panggilan Jojo menegaskan bahawa beliau tidak berminat untuk menerima mana-mana cabaran daripada individu yang bukan dari arena yang sama. Atlet berusia 18 tahun itu menyifatkan pelawaan daripada setengah pihak untuk berlawan dengannya hanya bertujuan mencari publiciti murahan dan publiciti di platform media sosial. Jojo berkata pendirian itu juga dibuat susulan rasa hormat terhadap atlet lain yang lebih layak setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam tempoh yang sama. Orang-orang yang jenis nak cabar ni, nak dapatkan headline, nak dapatkan share semua ni, sepatutnya tak payah layan, tak payah bagi dia publicity yang lebih. So biar je lah. Kalau nak lawan tu saya tak ada masalah, tapi dia macam, saya rasa macam dia kurang ajar kepada fighter-fighter yang betul-betul hardworking dalam sukan ni untuk cari publicity. Tapi kalau orang-orang macam ni dia buat video satu bodoh-bodoh terus dapat publicity yang tinggi, so dia macam tak adil lah. So saya tak nak berikan dia peluang. Orang kata Jojo dah berubah. Katanya terlalu yakin diri, terlalu lantang, sombong, bising. Bayangkan macam mana rasa kami bila hari-hari hidup dengan dia. Tapi hakikatnya dia tak pernah berubah. Jojo memang lahir dengan gaya. Dari keluar rahim lagi, jururawat tolak dia keluar, mata pandang tajam, kening angkat tinggi. Tapi inilah hakikat. Jojo memang kerja keras, tak pernah duduk diam, tak pernah kesian pada diri sendiri. Dia keras kepala, menyakitkan hati, tapi dia kuat, dia bijak, dia tak pernah give up. Jatuh, dia bangun balik. Kalah, dia cari jalan menang. Sebab tu saya selalu kata, sukai dia atau benci dia, Jojo tetap Jojo. Kalau nak berjaya, keyakinan pada diri sendiri tu nombor satu. Dan budak ni percaya diri dia 100%. Demikian tulis ibu Jojo ketika anaknya itu menjadi bahan gosip kencang, mulut-mulut jahat yang membencinya gara-gara kalah beberapa kali selepas dijunjung sebagai hero seni bela diri campuran. Dakwa mereka, kekalahan Jojo sebelum ini akibat terlalu ego, sombong dan publicity melampau, tetapi Jojo sebaliknya tidak meningkatkan prestasinya hingga membuat mereka bosan dan benci dengan lagaknya itu. Everybody is coming. I'm so happy. My character is badass, but now dance to the ball. Tony Jaa, petarung Muay Thai, sememangnya tidak asing lagi dalam dunia lakonan yang melibatkan aksi seni bela diri. Namun begitu, tak ramai yang tahu pahit getirnya sebagai peninju Muay Thai apabila didakwa terikat dengan kontrak selama 10 tahun dengan sebuah syarikat perfilman di Thailand. Apa yang menyedihkan, Tony Jaa tidak dapat meningkatkan lakonannya meskipun banyak syarikat perfilman antarabangsa dari Hollywood, Hong Kong dan China mahu mengambilnya berlakon. Ini kerana setiap kali Tony Jaa mahu menerima tawaran itu, syarikat yang mempunyai kontrak Tony Jaa akan menghalang usahanya itu. Mereka didakwa hanya mahu pelakon itu melakukan apa yang mereka mahu sahaja. Berdasarkan kontrak yang terikat itu, Tony Jaa seolah terikat tangannya hingga syarikat tersebut memonopoli keuntungan yang diperolehi oleh pelakon itu. Malah syarikat Hollywood yang mengambil Tony Jaa berlakon tanpa kebenaran mereka juga turut disaman hingga berjuta dolar. Masalah tersebut berlarutan hingga kerjaya Tony Jaa didakwa tidak dapat berkembang maju. Kontrak tersebut seolah satu hukuman penjara seumur hidup terhadap masa depan lakonan Tony Jaa. Berdasarkan apa yang menimpa Tony Jaa itu, ia memberi pengajaran bahawa perjanjian yang tersilap boleh membawa akibat buruk bagi kerjaya lakonan seseorang pelakon itu. Malah Tony Jaa juga pernah menghilangkan diri pada 2008 untuk mencari ketenangan akibat tekanan jiwa. Seluruh industri perfilman dan hiburan jadi keliru dengan kehilangannya.
Ada yang dakwa dia diculik, bertapa di gua, dipenjara dan pelbagai andaian buruk. Dia ditemui semula selepas pihak media menyiasat dan mencari keberadaannya dengan bantuan banyak pihak. Rupa-rupanya Tong Je berada di sebuah rumah rahsia dalam keadaan tidak bersemangat dan kecewa. Setelah dia muncul kembali, dia kemudian membayar kos kerugian produksi dengan wang poketnya sendiri. Kesimpulan daripada kisah Tong Je itu, jangan kita terperangkap dengan kontrak tidak adil hingga memusnahkan diri sendiri. Paling penting, usah terlalu gairah untuk popular hingga tidak mengenal yang mana kaca dan yang mana permata. Penggemar Yayan Ruhian di Inggris minta izin untuk memukulnya. Aktor laga Yayan Ruhian dipukul penggemarnya di Inggris. Hal itu diungkap Yayan Ruhian di salah satu kanal YouTube pada Minggu 24 Oktober 2021. Kisah yang paling menyedihkan bagi Yayan Ruhian ialah pengalamannya di masa kecil di mana ia merasa kurang bahagia dan mengalami pengalaman susah kerana kemiskinan untuk mencari sesuap nasi. Ketika itu, dia terpaksa membuat mainan daripada barangan terbuang dan memelihara ayam untuk membantu ekonomi keluarga serta terpaksa juga mencatu makanan. Tak tercedera dengan teruk sekali dan rasa macam nak berhenti daripada seni mempertahankan diri? Pernah tak? Mudah-mudahan jangan ya. Pencaksilat itu buat saya, kalaupun misalkan ada akhirnya sesuatu terjadi, misalkan dalam sebuah fighting kita terkena, itu bukan berarti kita harus berhenti, tapi justru dengan ada kita dapat sesuatu yang katakanlah itu kesalahan, berarti kita masih kurang belajar, kurang berlatih, dan itu yang harus memotivasi diri kita untuk tetap belajar dan terus belajar dengan pencaksilatnya. Yayan Ruhian dari pesilat Desa Tasikmalaya ke bintang aksi Hollywood. Yayan Ruhian, nama yang kini sudah mendunia di kalangan pecinta film aksi, adalah bukti nyata bahwa bakat dan kerja keras bisa membawa seseorang meraih kesuksesan internasional. Pria kelahiran Tasikmalaya ini berhasil membawa pesona pencaksilat Indonesia ke layar lebar Hollywood. Yayan Ruhian tumbuh besar di lingkungan yang sangat dekat dengan seni bela diri pencaksilat. Dia pernah dibuli di sekolah kerana perawakannya yang kecil, yang mendedahkan sisi yang terdedah dan menyedihkan pada masa mudanya. Pengalaman ini, termasuk buli, mendorongnya untuk mempelajari seni mempertahankan diri sebagai satu bentuk perlindungan diri. Walaupun dia seorang ahli bela diri yang terkenal, Yayan Ruhian mengakui takut, terutama perkara yang boleh menyakiti orang lain. Menurut Yayan, meskipun dia sering membawa watak antagonis atau jahat, namun dia rasa puas kerana dapat mempromosikan pencak silat di seluruh dunia. Malah populariti yang hanya muncul ketika usia mencecah 40-an tidak pernah melemahkan semangatnya untuk terus mencipta nama. Hampir dalam setiap film saya memang mendapatkan peran antagonis, dan itu pastinya setiap peran, setiap karakter harus berbeda, tapi alhamdulillah. Tanya sebenarnya di usia 53 tahun sekarang ni, betul lah? Ya, Yayan umur 53 tahun sekarang ni. Amin, alhamdulillah. Masih sihat lagi, masih kuat lagi, masih bertenaga. Jadi mungkin ada yang nak tahu, kenapa di usia umur 40 tahun, Yayan baru menceburkan diri dalam industri lakonan? Sebuah kesengajaan. Saya menceburkan diri ke dunia entertain, tapi ini adalah di mana saya melangkah dan itu sudah jalan yang Tuhan atur. Terima kasih kerana menonton video kami. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.